aku dah angkat dari tu. I see. Ya. Sebab aku ingat dia macam piala kita menang. Berat gila. 8 kilo. Tapi pada ketika ini masih lagi kita tunjukkan play shot. Mungkin selepas ini kita akan ditunjukkan dengan KOL yang hadir kat sini. Ramai KOL yang hadir yang saya nampak sekarang ini. Tapi of course daripada Indonesia, KOL nombor 1 Indonesia kita. Iaitu orang inilah, Avatar Eng. Okay. So, Laksi baru je dikeluarkan. Saya nampak dia tadi pergi duduk dekat player punya seat sebentar tadi. So, maka Avatar Eng akan dimasukkan semula Gen Force. Jadi mereka ada beberapa line up yang mereka akan gunakan bagi pasukan Bigatron, Red Aliens. Walau bagaimanapun, bahawa waktu ini belum lagi mendapatkan markah yang terlalu banyak. Kita akan melihatkan beberapa pemandangan-pemandangan di sini. 20 saat sebelum game Erangel yang pertama dimulakan. Dan ini dia pemain daripada Sam9. Sudah pun bersedia untuk 5 permainan yang terakhir akan dimainkan pada hari ini. 5 permainan, 3 Erangel. 3 Erangel yang perlu dimenangi oleh Yao. Dan juga Sam9 dan juga Geek. Erangel akan dimainkan, mari kita saksikan bersama. Circle yang pertama ini wah lama. Betul, gaya penerbangan dia betul-betul tidak membantu pasukan yang lain sebenarnya. Pasukan Malaysia kebanyakannya memang berada di bahagian selatan, jadi mungkin ini bukanlah satu faktor yang terlalu besar untuk mereka. Kita tahu Geek Fam turun di Ferry Pier, kita tahu Sam9 akan mengambil SPM semalam dan juga untuk Milta akan diambil oleh Euro Alliance. Tapi okey, macam ada rencana yang agak menarik datang daripada Geek Fam. Rencana tu plan? Ya. Rencana dan rancangan lah. Rosemary selaku Ferry Pier. Selaku apa je? Selaku top eliminator di sini. 2.3 untuk permainan di Erangel. Tiada satu pun pemain Euro Alliance dekat sini. Agak merisaukan juga untuk lihat statistik ini. Orang sakit. Orang sakit. Yang lain semua talon. Yang menariknya Misery tak ada. Misery tak ada? Misery tak ada. Pelik. Okey. Sedangkan Misery tu adalah mimpi ngeri untuk ramai orang. Kita dah selalu nampakkan siapa yang jatuh kat Misery. Okey. Circle guard kah? Circle guard Fight tak ada kena-mena dengan ni. Tapi Schwab akan cuba untuk menembak Mela. Baru chicken ni. Tembak dia. Tembaklah Schwab. Tembak dia Schwab. Tak kena jauh sangat. Disembunyikan oleh pokok. Jadi dia dilindungi. Inilah perkara keji yang aku akan lakukan di map Nusa. Bila orang mati kali pertama dia turun balik tu, aku akan pergi tunggu camping untuk orang-orang guna parachute untuk dijatuhkan semula. Ya, nasib baik tidak ada perkara sedemikian dalam map-map lain. Kalau tak, kita main mungkin 45 minit satu game. Itulah. Tim yang mendapatkan chicken dinner. Berapa elimination dia? 74. Dari Bigatron, jumpai kenderaan, pergerakan akan dilakukan. Tiada salah satu kembar mereka, iaitu Encik Laksi. Ini yang kau berbincangkan semalam kan? Ya, betul. Semalam Zaxi dikeluarkan dan kemudian Laksi yang dimainkan. Itu merupakan satu line up yang agak janggal lah untuk dilihatkan. Selalunya mereka akan meletakkan Zaxi itu kekal. Kalau mereka perlu ataupun mereka mahu pakai satu kembar saja, dia akan pakai Zaxi most of the time. Tapi pada waktu ini, itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Hazel. Yang ini adalah daripada MRPX. Pick me a drone. Di tangan ada satu Tommy. Ya, benar. Drone untuk waktu ini Jubrenki. Team X di Novorenoye. Tapi Circle tidak menyelebih kepada pihak mereka. Untuk Team X ni, walaupun Circle kadang-kadang pergi ke pulau, mereka jarang pun menang. Circle tersebut lebih kepada pasukan-pasukan seperti FaZe, AE dan juga pasukan Malaysia yang mendapatkan markah-markah tinggi. Kalau Circle pulau, RRQ di school, untuk Ryu ini merupakan satu tempat tradisi mereka juga. Bahawa waktu ni rotation belum perlu dilakukan tapi nampak macam harus dilakukan lah. Peace Clan, kawasan Kuari. Akan dipakai oleh mereka. Inilah pemenang chicken dinner dan sekarang ini nombor 2. Hanya apa point difference ni sebenarnya? 17. 17 mata perbezaan antara dua tim ini. Ya.
Untuk dengan pasukan Malaysia tambah lagi 6 jadi 21 markah. Ya lebih kurang lah. Untuk phase, walau bagaimanapun mereka di sini bukan map mereka yang terbaik sangat kalau dibandingkan lebih kepada pasukan Indonesia tadi kita lihatkan. Tapi Rising Star voting, Tony K, wow, 239 vote, Lapar dengan 3,102, Keluk dengan 6,844 pemilik undian yang paling tinggi bawah waktu ini. Betul tu. Schwab dengan 69. Nice. Cuat. Mela kenaikan dia. Mela ni satu orang yang understated jugalah. Saya tak bersetuju. Ha? Face kan kalau Mormon saja ada. Mela tu dia side character. Yalah, itulah cakap. Dia memang understated lah untuk Mela ni. Borman ni memang main character betul. Kan? Dia kalau boleh lah movie tu kan. Dia seorang saja yang ada. Iya. Side character tu pun blurkan muka dia. Zero, Hazel. Kenapa pergerakan daripada Pikmi pada waktu ni? Ada orang tembak mereka menerima kuisan 8 damage Joru. Dapatkan drone mati, bye-bye. Jubranki ada di bahagian depan. First blood bagi MRPX. Dimiliki Hazel Yoru sebenarnya untuk waktu ini. Zero menggunakan satu kenderaan untuk bergerak. 1,000 meter jauhnya mereka daripada bulatan. Bermaksud mereka akan mengambil masa sedikit. Ada yang sudah pun membuat roadblock. Dan itu ialah Geek Fam, Snipes di bahagian depan. Adakah dia akan biarkan saja pasukan ini bergerak terlebih dahulu untuk memancing mereka? Tapi Supernan dia tidak percaya kepada keselamatan tempat ini. Paranoid. Yep. Geek Snipes. Snipes. Geek Fam sekarang naik satu anak tangga sebenarnya. Mereka meminta Sam 9. Benar. Target mereka seterusnya adalah Team X. Kalau mereka boleh pintas Team X, kalau mereka boleh naik dalam carta dengan agak laju sampai nombor 9 pun boleh. Ya, benar. Begitu juga untuk Sam 9. Kalau mereka juga boleh mengejar Team X, perjalanan ke nombor 9 itu akan menjadi sangat-sangat mudah sebab point gap tu kat situ dekat. Ya. Tapi sekarang ni Void akan berjumpa terlebih dahulu bersama dengan Geek. Di kawasan jambatan ini ada sebenarnya perangkapkah? Geek macam dah gerak dah. Tembakan yang dilepaskan oleh Damrud, Snipe akan dijatuhkan sebenarnya dan dibunuh secara langsung juga. So Geek yang akan kekurangan pada ketika ini. Ya, nampak gayanya mereka punya roadblock yang dibuat tidak berjaya untuk mengalahkan Void. Malah sekarang ni Zeta mengetahui Audrey ada dekat depan. DBS menjatuhkan Zeta terlebih dahulu. Cantik daripada Audrey. Mendapatkan knockdown lebih awal. Kedua-duanya menggunakan senjata sama tapi Audrey lebih cekap. Lebih laju untuk mendapatkan knockdown yang penting. Void hilang satu. Nah itulah player terhebat mereka juga. Sonic akan pergi ke kawasan lebih tinggi. Seringkali kita perdebatkan pasal kawasan Lighthouse. Dan Lighthouse sekarang ini dipegang oleh Geek. Sonic menembak kenderaan tersebut. Sonic sekali lagi Sonic dapat. Void akan jatuh satu lagi orang player. Audrey mencari player key yang berada di kawasan rumah biru tersebut. Mengambil damage agak tinggi sebenarnya. Supernan akan berjaya dapat satu. Supernan nyawanya rendah. Bantuan diperlukan. Sonic kena turun. Oh, Audrey tadi. Malang sebab dia pun kena naikkan nyawa dan dia juga dibatikan oleh Key. Tadi dia menembak Key tapi kali ini dia pula yang akan ditembak. Mungkin tamat sudah untuk Geek Fam. Untuk Erangel pertama ni. Ya, suka tersangkut dah. Ya. Tak boleh dah buat apa. Hanya 2 cm saja yang memisahkan antara dia dan maut. Audrey masih lagi akan mengadjust kedudukan badan dia. Masih lagi ditekan sebenarnya. Dan habis rata. Void akan menang di sini. 3 mata. Bukan 3. 4 mata bersih mereka dapat. Tapi hilang satu jugalah dalam proses tersebut. Ya, benar. Dan peminat-peminat daripada Indonesia kuat bersorak di situ. Benar. Dengan kenaikan Void pada ketika ini. Tapi Void punya mental ni pun kena dipuji juga. Wow. Sekal tarik Real. Dan juga Sam 9. Ya, benar. Tapi Jimmy duduk di bahagian belakang. Agak menakutkan sebenarnya situasi Jimmy ini. Untuk melihatkan di manakah dia sebenarnya duduk.
Mungkin dia akan dilanggar oleh Void juga. Mungkin dia berminat tadi untuk berlanggar pasukan Void tetapi tidak jadilah pada waktu ini. Yodo Lions walaupun perlu berhati-hati kerana mereka bertemu dengan pasukan STX. Di depan muka mereka GK. Oi, motor je dengan selamba. Sampai sudah Encik Leon. DBS dapat satu di situ. GK juga sekarang gunakan DBS. 1v1, siapa akan menang? Satu peluru jadi diperlukan tapi GK yang menang. Tapi bantuan sudah sampai 3 lawan 3 situasinya. Granat tangan sekarang akan dimasak. Balingan dilakukan ke arah bawah. GK masih lagi memasak mereka dengan rapid si Tengban. Ditekan oleh Satar. Satar dapat satu. Tapi... pula dekat situ. Tapi ada yang terkena granat tangan. GK punya granat tangan terkena pada 2 sebenarnya. Dan sekarang ni Yal. Cuma ada 1 orang player saja untuk mereka guna pakai. Yodo Lions tamat sudah. Satu saja markah dan kegembiraan memang kelihatan kepada pemain-pemain Indonesia. Itu merupakan satu langkah yang akan memastikan Boom menjadi juara di dalam PMSL ini. Dengan kemenangan untuk pasukan STX tadi, tidak tahu apa yang berlaku tetapi ya bermula dengan kemasukan daripada Leon dan tindakan susulan tidak begitu berjaya untuk pasukan mereka, tapi itulah dia. Apa boleh buat? Ya, sedikit malang di situ. Tapi kita lihatkan jikalau next round mereka akan comeback. Bagi Yao, tidak perlu terlalu risau. Markah mereka tidak begitu jauh. Dan Boom dan FaZe Clan pun ada kemungkinan untuk rata selepas ini. Tanpa apa-apa mata. Kalau kenderaan ini meletup secara tiba-tiba. Yami. Okey, ini perlawanan jarak dekat. Kalau sedekat yang kita lihatkan, Talon dengan Boom. Dekat-dekat. Bagus tu. Pasti mereka akan meratakan antara satu sama lain. Lepas tu AE dapat last hit. Betul. Ya, situasi optimum lah tu. Situasi optimum mungkin Sam 9 juga paling dapat. Sam 9 dapat langgar sebab dia tengah-tengah kan. Basically apa yang kita nak pada waktu ni lah Boom lawan Alter Ego, lawan RRQ, lawan MRPX, lawan dengan Talon, Sam 9 dapat semua kill. Itu paling optimum. Paling optimum. Betul, saya setuju dengan perkara tersebut. Tapi Pygmy ada dekat dengan Sam 9. Mereka mengambil rumah roti sebanyak 2 ini di kawasan Pochinki. Malang untuk Yodo Alliance, pelanggaran yang tidak kemas tadi daripada rumah 12 mereka bergerak. Taklah bom si Team X tu memang padu lah. Itu memang patut bagi kredit kepada budak tu lah. Ya, betul. Dapat 3 biji pula tu. Yang pertama tu boleh cakap dia gagal sebab dia trade knock kan. Ya, dia trade knock. Tapi grenade 3 biji. Cantik, itu memang patut diberikan kredit pada grenade tersebut. Balingan yang cantik. Ya. Tapi Circle akan pergi ke Pochinki, bandar Pochinki. Wow, Circle baru guys. Ya. Walaupun ini titik tengah dekat map ni. Tapi sekarang ni Boom akan berlawan terlebih dahulu. Berlawan dengan Talon sebenarnya. Misery akan di knockdown. Dibunuh secara langsung di sini. Reizi akan ditekan semula. Ponbit berjaya untuk diambil oleh Levi dengan DP kegemaran beliau. Dan dibunuh secara langsung. Secara tiba-tiba. Boom dan Talon kekurangan satu orang player. Seperti yang kita predik. Ya, betul. Mereka berlawan sama sendiri. Tapi pada waktu ini RRQ dekat dengan Talon juga. Red Face akan ditekan bersama dengan XXL yang nyawanya sudah pun dikurangkan. Tetapi No Mercy membaling satu smoke mungkin untuk menyembunyikan keadaan. Mereka ingin duduk dengan selamat untuk revive Nerveko yang baru saja dijatuhkan. Bekas MVP untuk PMPLC. Pochinki akan mula diambil. Nak fikir siapa yang sebenarnya ada experience main kat sini BTR lah kot. Ya, BTR sajalah kot. I mean, di Xavier lah antara satu. BTR di Xavier, Sam 9 sebab ada Yuhai. Ada tak tim Thailand? Thailand ya. Aku pun terfikir Thailand juga yang mungkin datang daripada ada agak daripada Bacon Time. So ini kemungkinan besar adalah tempat yang agak baik di Xavier paling baik sebab ini memang transport dia. BTR, Sam 9. Ya, Sam 9. Masalahnya mereka di kawasan rumah roti itu. Tapi itu merupakan satu gamble yang agak menarik juga mereka lakukan. Kalau Circle pergi ke arah mereka, mereka ada super big advantage sebenarnya untuk Sam 9. Tapi untuk MRPX, 3 mata penyingkiran dalam tangan. Tapi yang paling penting adalah di nombor 1-2 ini belum berganjak markah terlalu banyak lagi. Boom dapat 1 tapi dia trip 1 nyawa dia tadi. Talon pun sama. MRPX, 3 mata penyingkiran dalam tangan mereka. GK sekarang ini akan dilihatkan. Membaling itu gerai tangan, letupan berlaku.
Hampir-hampir mendapatkan player daripada MRPX kalau MRPX punya player tak bergerak. Tapi dia bergerak, so kuisan damage saja diambil. T-Max, kita lihatkan ada 2 player, Rabis dan juga GK. Tentunya di perkarangan kawasan rumah ni, Void berjaya dapatkan Bohoho. Nyawa dia akan hilang terus. Rosemary mendapatkan dengan Mini. So MRPX dari peringkat 4 turun kepada 3. Banyak tim hilang satu orang player. Ya. So pergerakan daripada rumah ke rumah itu memang menyebabkan dia akan tersangkut dan kemudian tak dapat diselamatkan oleh kawan dia. Melainkan dia betul-betul dah proaktif. Oh, member jatuh terus balik asap. Sembunyikan dia, masukkan dia dalam rumah. Jemput dia ke dalam. Itu saja caranya. Tetapi susah nak buat benda itu. Dan pada waktu ini MRPX betul-betul bergelut dengan STX daripada tadi lagi. Zero sekarang M4. Reloading dilakukan semula. Masih lagi dengan 3 mata penyingkiran. Sekarang ini kita lihatkan Rabis. Baling satu granat tangan. GK sudah pun ada 3 mata penyingkiran tangan. Mencari satu target di kawasan bawah. Tapi GK akan ditembak oleh Hazel. Lebih laju. Tembakan daripada Hazel itu menyebabkan T-Max tinggal 1 orang. Dan sekarang MRPX akan dikunjungi oleh Alter Ego. Mereka mau champion juga ni. Kalau menang di sini 100 lebih dah. Ya, memang betul Alter Ego. Keluar dengan cantik, hilangkan Rabis. Mungkin boleh hilangkan MRPX juga sebab mereka ada kelengkapan dan juga orang-orang yang lengkap sudah. Akan bergerak MRPX ke arah Void. Tapi ada sebahagian daripada MRPX akan meninggalkan diri mereka di belakang mungkin untuk mempertahankan kawasan. Void ada dekat sini dengan 3 orang. Semuanya akan masuk di kawasan yang lebih kurang sama. Okta menembak di bahagian tepi tetapi tidak berjaya mengena. Hans For You menembak di bahagian belakang pula. Okta dapat 1 iaitu Hazel. Hazel akan menjadi 1 markah dalam tangan mereka. Exas juga dijatuhkan oleh Boom Yami dalam banyak-banyak. Boom masih lagi beraksi. Dapat 1 lagi mata penyingkiran. 2 mata yang perlu dikejar oleh semua pasukan yang berada di nombor 2, 4, 5 ini. MRPX yang lari. MRPX yang dapat mata juga pada waktu ini. Tapi kita lihatkan RRQ mendapatkan flash. Tapi RRQ juga dalam kedudukan yang agak berbahaya. Flash tinggal 2 orang yang masih lagi berdiri mencari player daripada RRQ. Kawasan ini memang mereka berdua saja yang ada. Tidak ada circle, kena masuk ke dalam circle. Tapi ada satu rotation besar. Flank Arab dilakukan oleh No Mercy. No Mercy nampak target. No Mercy yang akan dibunuh. Flash, 3 mata penyingkiran. 3 orang masih lagi hidup. Pochinki sebahagiannya dimiliki oleh Sam9 tetapi bukan yang terbaik. Sekarang ni sebenarnya ada peluang bahawa banyak yang berada di dalam bandar ni akan mengalami kerugian yang amat sangat. Walaupun sekali pergi ke tengah. Kalau dia pergi ke tengah bermaksud nanti akan ada satu compound saja yang mungkin ada circle tersebut. Yang lain-lainnya semua kena keluar. Kalau semua kena keluar, memang akan berlaku satu pesta darah selepas ini. Melainkan kecenderungan circle ini naik ke atas. Kalau fikir balik sebenarnya kalau memang ini adalah game farm kill untuk orang-orang yang tak ada di bandar, ini mungkin game Sam9 ataupun AE. Dan mereka ada keempat-empat player mereka pada ketika ini. Void pun boleh tapi Void kurang 1. Sam9 akan berdekatan dengan Team Flash tapi Team Flash macam akan menuju ke arah Alter Ego. Dan mereka akan bertembung sebenarnya. Okey, ini fight yang mungkin akan berlaku sekarang juga. Oh ya. Tembakan mula untuk dilepaskan ke arah Alter Ego. Tembakan daripada Rosemary selalunya tepat. Masih lagi tepat. AE melakukan rotation yang agak cantik. Melanggar saja Hunt For You. Terus dibunuh secara langsung tapi sekarang berjaya untuk mendapatkan knockdown yang kedua. Kwang Ji akan di knockdown. Cuba dibunuh tapi ada sedikit cover fire datang dari kawasan berlainan. Bertukar-tukar kereta punya seat sekarang ini. Sam9 datang untuk join the party juga. Berlawan dengan Alter Ego dan juga Team Flash. Tapi kita bertukar kawasan sekarang ni. Okta berjalan dengan Kwang Ji. Sam9 sekarang ini. Yuhai dilanggar oleh Rosemary. Kali kedua dia langgar orang macam itu sahaja. Ya, memang tiada belas kasihan sekarang ini pasca AE. Sebenarnya memang betul boleh comeback. Mereka ada 102 markah secara total. Mereka perlukan lebih banyak penyingkiran. Rosemary, Okta betul-betul tidak mahu melepaskan Sam9. Mereka akan langgar mereka sehabis-habis yang boleh. Supaya mereka dapatkan begitu banyak markah. Mereka menjadi IAC. Tiada fikir, langgar saja. Okay, mereka akan bergerak keluar daripada kawasan ini. Tapi mereka dapat begitu banyak mata penyingkiran daripada 2 tim ini. Flash pun hilang player, Sam9 pun hilang player. Circle akan ke tengah seperti yang kau cakapkan. Semua yang invest membeli rumah di Pochinki terpaksa berputih mata. Ya. Kecuali mungkin di Xavier sajalah sebab di Xavier kedudukan dalam bandar Pochinki itu adalah antara yang terbaik kerana mereka akan menjaga jalan keluar. Mereka ada sebahagian daripada kompon-kompon walaupun kompon itu kecil dan juga tidak memberikan perlindungan sepenuhnya tetapi masih lagi okey untuk mereka menjaga. Contohnya daripada Boom untuk keluar dan Boom kena keluar daripada kawasan ini. Nampaknya mereka sudah pun meletakkan beberapa orang di kawasan longkang ini. Tapi mereka kena melalui Lamborghini dan rakan-rakan daripada Xavier.
AE dengan 9 sudah mata penyingkiran mereka. Mereka akan ada 104 mata. Dan dengan penambahan markah daripada placement point, mungkin nanti sudah pun ada 105 mata, menjadikan mata mereka sangat-sangat dekat. Markah mereka sangat dekat untuk mengejar kedua-dua Talon dan juga Yudu Alliance. Seterusnya FaZe, seterusnya Boom. Memang Alter Ego dan juga FaZe Clan adalah pasukan yang boleh melakukan comeback. Tak lupa juga DZV yang macam kau cakap, pakar Pochinki. Tapi Alter Ego sudah pun ada 9 mata penyingkiran akan berlawan dengan Void yang keurang player. Sekarang dia ada 3 orang player saja. BTR berlawan dengan Vampire tadi. Lapar akan terbunuh. Bigatron, Red Alien sekarang ini akan rata. Tiada mata langsung bagi round ini. Void akan melanggar saja ke arah Alter Ego. Mungkin kesilapan untukmu. Tapi Alva akan ditekan, nyawanya rendah dekat ni. Fenzi akan dijatuhkan oleh Excel daripada Talon. Satu knockdown ke atas Boom pada ketika ini. Fenzi dibunuh secara langsung, diambil oleh Lamborghini. Tony K mendapatkan FaZe Clan Vintores. Dan Shrap juga akan dijatuhkan oleh Onzen. FaZe Clan masih lagi dalam kedudukan cukup gah. Tapi Vintores akan mati, diambil oleh Tony K. Yami last man standing. Dia melihat Lamborghini, nampak tangan Yami. Dan itu menyebabkan dia rata dekat sini dengan 3 markah saja tanpa bantuan daripada placement point. Menyebabkan FaZe ada kedudukan yang sangat baik. Talon mungkin sangat baik juga, tetapi ini adalah game untuk DZV dan juga Alter Ego. Benar sekali, ini memang game yang dibina untuk DX dan juga AE. Talon tinggal 2. FaZe Clan tinggal 2. Tapi Yoru balik itu kena ke arah Dab. Datuk Pan akan berlaku. Dab terbunuh. Sam9. Nombor 8 bagi mereka kali ini. 2 mata untuk mereka. Ya. Bagi Erangel kita yang pertama. Tapi macam kita cakapkan, AE mampukah dia kutip mata untuk comeback? The Comeback Kings, cerita mereka setiap season sama saja. Dan sekarang dalam tangan sudah pun ada 104 mata, tak campur mata placement. Dan juga nyawa-nyawa yang mereka boleh kutip. Ya, memang benar perkara tersebut. Ada peluang untuk mereka naik sampai ke tempat kedua sekalipun. Sebab FaZe tidak mendapatkan apa-apa markah daripada segi elimination point. Bermaksud mereka punya kutipan markah tidak sebegitu besar. Tetapi untuk mereka berada dalam top 3 memang sangat-sangat berkemungkinan tinggi. Sebab Talon akan terpaksa berlawan dengan DZV bersama dengan FaZe Clan juga. Vampire masih lagi ada 4 orang Alter Ego. Mereka hanya perlu berlawan dengan Void dengan baik. Tapi Vampire akan menjadi seteru mereka dalam perjalanan masuk. Okta dan rakan-rakan akan berjumpa dengan Void. Void sekarang ni, kuisan damage diambil oleh salah satu player mereka sudah. So perlawanan mula. Kawasan high ground dipegang oleh AE. Tapi AE boleh ditekan juga. Aku rasa AE akan bermain cukup disiplin. Settlekan semua di bawah. Lepas tu dia akan cari chicken dinner. So perlawanan pertama mesti diambil oleh Void. Dan Void akan mendapatkan knockdown yang pertama. Dan itu adalah kata play yang penting. Akan fallback semula. Tembakan yang lepaskan semula Void. Sebenarnya tidak. Shrap yang menembak. So dia akan memberikan peluang kepada AE melakukan revival semula. Void Key dijatuhkan oleh Okta. Last guy sebenarnya. Supernan akan ditembak oleh seorang Shrap. Excel mendapatkan di Xavier. Tony K mendapatkan Morman. Perlawanan kiri kanan depan belakang. Semua tempat tengah berlaku. Tapi cerita ini seperti dibina. Hero timeline dalam cerita ini adalah AE. Mata penyingkiran mereka 10 sekarang ini. 10 dan berpeluang untuk mendapatkan win-win chicken dinner kerana pasukan-pasukan yang lain sedang berlawan sesama sendiri yang di mana DZV pun boleh hilang begitu sahaja. Ada lagi 2 player untuk mereka. Ingatkan sudah pun terkorban semuanya. Tetapi ini menyebabkan boleh masuk untuk pasukan Talon. Talon akan mendapatkan satu kawasan. Tapi Parajin akan berlawan dengan Reface terlebih dahulu. Reface kah yang dapat atau Parajin yang dapat? Hampir dapat Reface, tetapi Parajin baling satu grenade mungkin dapat Axel sekali. Satu buy one free one kah? Tidak! Dia yang akan dijatuhkan. Axel tembak dengan lebih tepat. Satu berdiri untuk DZV pada waktu ini. Axel akan knockdown oleh Tony K juga. Vampire juga lengkap dengan keempat player mereka. Sir Tammy pasti happy dengan kedudukan ini, tapi Vampire masih lagi perjalanan jauh untuk mereka mengejar. AE sekarang 11 mata penyingkiran. Pengawalan kawasan selatan mereka cukup menjadi, dan Rosemary dapatkan Axel. Punya jauh nak menembak sebenarnya daripada Axel ke Rosemary, tapi dia berjaya juga dapatkan meninggalkan Red Face saja satu orang. Okta akan melihat dia, Rosemary akan melihat dia, betul-betul jauh lah ditembak oleh Tony K sekarang dengan Mini 14. Top 6 untuk Talon. Betul-betul ingin memberikan
Peluang comeback kepada pasukan AE dan juga Vampire. Vampire ada 8 tapi AE sudah ada 12. Mereka berpeluang mendapatkan lagi 8. Dan kalau mereka boleh dapatkan 20 elimination, 30 mata dalam tangan menyebabkan dia sudah pecut pasukan FaZe Clan kalau dia dapat win chicken dinner dengan 20 elimination tu. Benar sekali, benda itu boleh berlaku sebenarnya. Okta dah gila sebenarnya. Okta ni tak patut main macam gini. Dia betul-betul merisukakan diri untuk dapatkan mata-mata penyingkiran. Dia dah dapat. Dia dapat tadi pelbagai kill-kill yang tak patut mereka dapatkan. AE mahukan mata penyingkiran. AE mahukan tempat kedua tersebut. 8 lagi perlu dicari oleh mereka. Kedudukan Yoru mungkin sudah pun diketahui. Circle masih lagi besar. Kita baru kat stage 6 je. Tinggal 12 saja. Iya, memang betul. Satu perlawanan yang memang dirajai oleh pasukan-pasukan yang mengumpul mata-mata penyingkiran sebenarnya. Kalau kita lihat MRPX dengan 8, kemudian AE dengan 12 mata penyingkiran, kemudian Xavier sendiri pun ada 4 di dalam tangan mereka. Memang betul-betul garang dan Circle akan didapatkan oleh Vampire dan juga Alter Ego. Untuk Vampire comeback sangat-sangat jauh sebenarnya sebab mereka memulakan dengan 77 mata. Tapi kalau mereka nak melakukan miraculous comeback yang mana mereka pernah buat, mereka kena lakukan daripada sekarang. Mereka ada 8 mata penyingkiran sekarang ini menyebabkan mata mereka menjadi 85 secara totalnya. Tetapi AE pun masih lagi ada 4 orang. Masih lagi sukar untuk mereka membawa waktu ini. Dan sekarang ini 12 mata penyingkiran untuk mereka. Kawasan high ground masih lagi akan dipegang stage ke-7 permainan kita. Ya. Ada K98K. Yo. Vampire ada memegang K98K sekarang ini. Tony K memegang mini dan juga satu M4. Void nampaknya akan tamat di sini kalau satu peluru pun kena. Zero dijatuhkan oleh Rosemary dengan mini juga. Tony K 7 mata penyingkiran untuk beliau. Rosemary sekarang menambah 5 untuk diri beliau juga. AE, berapa banyak mata penyingkiran kau sudah ada? 14. Alpha 7 sekarang akan bergerak ke hadapan terlebih dahulu. Stage ke-7 permainan kita. Grenade tangan tak smoke yang akan dibaling. Ya, memang betul. Hunt for You ada dekat sini. Dia ada 4 orang daripada pasukan AE. Xavier hanya tinggal 1 sahaja. Vampire 4 orang. Ini akan menjadi perlawanan yang agak klasik sebenarnya. 2 pasukan yang begitu dominan di bahagian Asia Tenggara akan berlawan di dalam last circle ini. Diganggu oleh Void, diganggu oleh Xavier. Levi's daripada tadi lagi, dia ditekan oleh Supernan sebenarnya tetapi tidak dapat-dapat. Dan dia masih lagi 4 first aid kit. Jadi dia masih boleh membazir masa sedikit sebelum dia bergegas masuk ke dalam circle atau menunggu Supernan rata terlebih dahulu. Aku cuma nak tengok kedudukan si Okta pada ketika ini daripada AE. Wow. Cara permainan yang menarik. Dia betul-betul enabling si Rosemary untuk buat apa saja dia mahu. Dan rasa macam playstyle dia tak sync dengan tim beliau. Tapi itu yang mereka perlukan pada ketika ini. Langsung tak sync, mencari kill kiri dan kanan, depan dan belakang. Tapi bagi Vampire, Tony K nak pecah rekod apa ni? 8 mata penyingkiran untuk diri beliau. Kalau mereka chicken, dia boleh pecah rekod sebenarnya. Tapi Nuzi akan diberikan dengan satu K98K. Satu rare weapon untuk diguna pakai. Tetapi Circle didapatkan oleh pasukan Alter Ego. Vampire yang kena pergi bergerak ke depan. Mampukah mereka bergerak ke depan dengan senjata-senjata pilihan mereka ini? Kalau kita lihat Tony K dengan Mini 14. K98K diambil oleh Nuzi. Nak masuk ke depan dengan senjata-senjata ini sedikit sukar. M4 masih ada lah. Tapi lihatkan pembuka-buka bumi ini agak rata. Mana dia nak sembunyi? Tidak ada gaung. Apa tu ada risiko ditembak oleh Levi's pula. Dan sekarang kita akan melihatkan Vampire berlawan terlebih dahulu bersama dengan AE. Rosemary, dia akan lock ke arah Levi's. Levi's kena bergerak daripada kawasan zona biru itu sebentar saja lagi. Hunt for You turun ke bawah terlebih dahulu. Rosemary 5 mata penyingkiran dalam tangan. Manakala bagi seorang Tony K, dia sudah pun ada 8. Levi's sekarang ditekan oleh Hunt for You. Belum dilihatkan. Masih lagi bernyawa Encik Vikoy daripada Xavier. Cuba mencari mata placement setinggi-tinggi yang boleh. Bagi skuad beliau, dia akan cuba keluar dan sekarang tembakan dilepaskan kerana beliau nyawanya kurang. Hunt for You dapat 15 mata penyingkiran bagi Alter Ego. Mereka akan dapatkan 19 mata kalau Vampire semua mereka dapat ratakan. 19 mata seperti dia katakan. Mereka akan pecut nombor 2 terus. Alter Ego. Vampire perlu elakkan perkara ini jika mereka inginkan kejuaraan mereka masih boleh didapai, masih boleh digapai. Tetapi sukar sebenarnya pada waktu ini. Alter Ego memang on fire.
Dan Rosemary akan memulakan kempen terlebih dahulu. Dia dapat satu, dia dapat yang kedua, dia dapatkan yang ketiga kan mencari Tony K. Tony K juga jatuh. Last guy sekarang ini, Nuzi kena selamatkan keadaan. Dilanggar saja. Winner chicken dinner Alter Ego. 29 markah untuk Alter Ego clean fight dengan Vampire. Alter Ego boleh rebut piala sekali lagi. Wow, macam sudah champion keluar asap. The comeback story is real aja. Yap, 3 kali berturut-turut kalau mereka berjaya menjadi juara season ini sekali lagi. 3 kali dan macam dikatakan mereka adalah tim yang